Di antara rumusannya adalah seringnya penyebaran maklumat palsu di kalangan penduduk perlu ditangani dengan meningkatkan kuasa undang-undang. Jika kita tidak mampu menghadapi atau mencegah penyebaran berinformasi, ia akan mempunyai kesan merosakkan bukan sahaja kepada penduduk tetapi juga kepada negara kita. Sebagai pengguna media sosial, kita sering harus menerima tanggungjawab untuk maklumat yang kita kongsi dengan orang lain. Apabila kita berkongsi berita dengan rakan-rakan dan keluarga, kita mestilah mengesahkan kesahihannya untuk mengelakkan penyebaran maklumat yang menyesatkan. Sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab, anda mestilah memeriksa ketepatan kandungan walaupun ramai individu menyebarkan maklumat palsu secara tidak sengaja. Untuk menjamin bahawa undang-undang semasa seperti Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 kekal terpakai daripada masa ke semasa, kerajaan perlu mengemaskini dan mempertingkatkan undang-undang ini. Tindakan ini amat penting untuk mengekalkan kestabilan, kedamaian dan keharmonian negara, terutamanya mengingatkan erosi institusi etnik, agama dan kerajaan. Pihak berkuasa juga perlu mengambil tindakan yang kukuh terhadap orang-orang yang menimbulkan bahaya kepada keselamatan, kestabilan dan kedamaian negara. Penyebaran maklumat palsu akan memberi kesan buruk kepada negara. Oleh itu, individu perlu berhati-hati semasa menyebarkan maklumat. Semasa penyebaran maklumat yang salah boleh menyebabkan kesan negatif kepada orang lain dan ekonomi kebangsaan. Berhubung dengan Akta Anti Berita Tidak Benar dengan berkuat-kuasanya Akta Anti Berita Tidak Benar pemalsuan pada 2020, Akta 825 yang baru diwartakan pada 30 Januari 2020, sebarang berita palsu, laporan palsu dan penyalahgunaan media sosial ditangani melalui undang-undang sedia ada seperti Kanun Kesisaan Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain daripada itu, salah satu tindakan proaktif yang diambil oleh kerajaan ialah penggunaan undang-undang tertentu seperti Kod Jenayah di bawah kuasa PDRM untuk memerangi berita palsu. Berdasarkan aduan yang dimasukkan, aduan boleh dibuat di bawah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 untuk penyalahgunaan sumber rangkaian atau perkhidmatan jaringan. Walau bagaimanapun, kemajuan undang-undang seperti ini mesti dipertimbangkan dan dilaksanakan mengikut kelajuan teknologi yang semakin besar. Selain itu, ia mestilah konsisten dan mematuhi ciri-ciri kemajuan teknikal yang kita amati. Semasa menyebarkan berita, semua orang dan pengguna media sosial akan lebih berhati-hati dan dalam penyebaran maklumat yang salah akan terhad. Menurut Seksyen 233-3 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, sesiapa yang menyebarkan sesuatu di media sosial boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau sehingga 1 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Dengan ini, semua pengguna media sosial akan bertindak lebih berhati-hati dalam penyebaran maklumat yang salah akan dapat diatasi. Selain itu, Seksyen 505B Kanun Kesisaan diguna pakai bagi menyekat penyebaran berita palsu yang mampu menimbulkan kegusaran dan kegusaran awam.